Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan di alam maya bersama Ustaz Rushan Abidin dalam meneruskan perjuangan untuk kita sama-sama sambung kembali pembelajaran yang mungkin dah belajar di sekolah, ataupun mungkin nak buat ulang kaji balik pembelajaran yang mungkin kita perlu untuk pelajari ilmu ini sepanjang masa kehidupan kita. Jadi pada kali ini insya-Allah kita akan sama-sama menelusuri pelajaran yang ketiga, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala bagi pelajar tingkatan 1. Apa abang semua pelajar tingkatan 1 kita? Jadi mungkin semua bakat ceria-ceria belaka kan pada hari ini insya-Allah. Jadi apa kata, tanpa masa, jom kita mulakan untuk pembelajaran pada hari ini, pelajaran 3, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala pelajar tingkatan 1. Jadi kita mulakan pelajaran dengan yang pertama, duduk dengan tertib dan tenang. Seperti biasa, duduk dalam keadaan yang paling sempoi, paling tenang, paling relax untuk kita dapatkan ilmu pada hari ini. Dan jom kita mulakan dengan membaca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan kita mulakan dengan doa penerang hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kemudian pastikan siap peralatan kita, buku, pen, kertas, dan mungkin buku teks juga jangan lupa untuk kita bawa bersama untuk berada di depan kita. Jadi kita buat rujukan, sebab semua bahan yang kita share pada hari ini, bahan yang kita paparkan kepada para pelajar sekalian, semuanya datang daripada buku teks. Macam itulah, senang kita nak rujuk kan. Dan juga kepada pelajar yang mungkin boleh download bahan yang Ustaz share di bawah dan print, kemudian kita boleh tulis nota di atas bahan tersebut, insya-Allah itu lebih mudah. Okey, dan kita fokus untuk pelajaran pada hari ini dan ikhlaskan hati kita untuk dapatkan ilmu pelajaran bidang Al-Quran. Okey, bidang Al-Quran muka surat 7 dan 8, 2 muka surat saja untuk pelajaran pada hari ini. Tajuk Maha Suci Allah pelajaran 3. Jadi kita baca dan hafaz untuk pelajaran pada hari ini. Okey, para pelajar boleh rujuk juga dalam buku teks. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan bacakan sebanyak 3 ayat dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Sebagai pendahuluan, surah Al-Baqarah merupakan surah yang paling panjang dalam Al-Quran, dan surah Al-Baqarah adalah surah Madaniyah. Baik, kita akan mulakan untuk pembelajaran pada hari ini dengan bacaan ayat hafazan ataupun ayat kefahaman dalam bidang Al-Quran pada hari ini. Okay, insya-Allah kita akan mulakan bacaan kita pada hari ini, iaitu dari surah Al-Baqarah ayat 255 hingga 257. Boleh kita mulakan untuk bacaan dari ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Ayat 255 hingga 257 daripada surah Al-Baqarah. Okey, baik, kita akan terus dengan tahsin sikit. Kita akan tengok ayat demi ayat, bacaan dan juga hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut, insya-Allah. Allahu la ilaha illa la ilaha Allah itu sendiri lafzul jalalah. La ilaha illa, dua kalimah la ilah, mad jaiz munfasil. Illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu. Okey, ada waw kecil selepas huruf ha, itu hukum apa? Maksilah qasirah, pandai. Maksilah qasirah pendek tu kan. Jadi baca dua harakat. Sinatu wala naum, tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al unnah. Sinatu wala naum, idgham ma'al unnah. Huruf idgham ma'al unnah berapa huruf? 4. Apa dia? Ya, waw, mim, nun. Cantik. Lahu, jumpa lagi maksilah qasirah. Ma fis samawati wal ard, ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, jumpa lagi maksilah qasirah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal lazi, nun mati bertemu dengan zal, if hakiki, dengan dua harakat. Man zal lazi, yashfa'u indahu, nun mati bertemu dengan dal, jumpa lagi if hakiki, dengar dua harakat. Indahu, tapi yang ni juga selepas huruf ha, jumpa waw kecil dan juga ada ombak di situ. Jadi tanda dia apa? Maksilah tadi qasirah, pendek. Jadi ada tanda panjang di sini, jadi kena baca panjang. 45 harakat. Bacaan dia mad silah tawilah, pandai. Qasirah pendek, tawilah panjang. Illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, mim mati bertemu dengan waw, izhar syafawi. Aydihim wa ma khalfahum, jelas. Wa la yuhituna bi syai'in, dan ni bertemu dengan mim, jumpa lagi ya mim tadi ni dengan dua harakat. Bi syai'in min, nun mati bertemu dengan ain, izhar halqi, nun mati bertemu dengan ain, izhar halqi. Alif ha kha, ain ha, apa nama, ilmihi, jumpa lagi maksilah, ingat lagi maksilah tawilah. Aywa. Illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu, maksilah qasirah, hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Apa ma'anil iskut. La ikraha fid din, jumpa lagi mad jaiz munfasil. La ikraha fid din, dua kalimah.
La satu kalimah, ikraha satu kalimah. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, tak ada masalah. Kemudian faman yakfur, nun mati bertemu dengan ya, ya wa mim tadi ni idgham al-ghuna, faman yakfur, masukkan ya pada huruf nun, faman yakfur bitaghuti, taghuti wa yu'min billah, dan nun mati bertemu dengan ba, ada mim kecil, hukum apa? Iqlab, pandai. Tu dah cerdik tu. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tanwin bertemu dengan ain, ishah halqi. Sambung pada ayat 257. Last. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kalau jumpa apa tanda nak berhenti hujung tu, nur tu, sad dengan lam, sil, boleh sambung. Jaiz sambung. Okey. Ataupun nak berhenti pun boleh. Tapi diharuskan untuk sambung. Tak sambung pun tak apa. Kalau sambung, ilan nuri wal ladzina kafaru. Kalau berhenti, ilan nur, sambung. Wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Kafaru, awliya, dua kalimah. Jadi majai mufasil, awliya'uhumut taghut, satu kalimah. Ini satu kalimah, jadi mak wajib muttasil. Awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Ulaika mak wajib muttasil. Ashabun nar hum fiha khalidun. Selesai. Ditutup dengan ma'arif lisukun. Selesai untuk terasing kita sikit saja, kita sentuh sikit saja insya-Allah. Okey, kemudian kita tengok pada maknanya pula. Kita tengok pada maknanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu satu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ta'khuzuhu sinatu wala naum, yang tetap hidup lagi kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluk, yang mana wala naum, yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Sinatu wala naum, yang mana tidak mengantuk dan tidak tidur. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ni kekal selama-lamanya, bukan seperti manusia, bukan seperti makhluk yang lain yang ada sifat mengantuk, yang ada sifat nakkan tidur. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha suci. Allah subhanallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang mana akan hidup kekal selama-lamanya mentadbir makhluk dan tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Segalanya adalah Allah yang punya. Ada tak manusia punya? Tak ada. Yang ada sekarang ni, yang kita manusia ada sekarang ni, apa dia? Amanah sahaja. Allah bagi kepada manusia untuk dijaga, untuk diurus tadbir, untuk digunakan bagi mendapatkan pahala. Bukan digunakan untuk keseronokan dunia sahaja. Kita sebagai seorang Muslim perlu menggunakan apa yang Allah beri kepada kita hidup di dunia ini sebagai salah satu wasilah, cara, kaedah bagi mendapatkan pahala. Bagi orang kata kumpul-kumpul banyak-banyak, dan kita boleh bawa bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti, dan insya-Allah kita boleh tebus dengan syurga Allah. Kemudian illa ya'lamu ma man zallazi yashfa'u 'indahu illa biizni. Tiada sesiapa yang dapat memberikan syafaat, yakni pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man zallazi yashfa'u 'indahu, siapa pun tak boleh nak bagi syafaat daripada Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan izin Allah. Yang mana syafaat ini adalah pertolongan yang sangat kita perlukan apabila kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan syafaat ini kita boleh dapat daripada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita bertemu dengan Nabi Adam minta syafaat, Nabi Adam tak boleh tolong. Kita bertemu dengan Nabi Ibrahim minta syafaat, Nabi Ibrahim tak boleh tolong. Kita bertemu dengan Nabi Musa minta syafaat juga tak boleh tolong, melainkan Nabi SAW, Nabi kita. Akan tapi kalau kita tak ingat pada Nabi, kita tak laksanakan sunnatullah ataupun sunnah Nabi SAW, mana mungkin kita dapat syafaat, pertolongan daripada Nabi SAW. Sebab tu kita sama-sama hidup atas dunia yang sekali ini saja, maka kita berlumba-lumba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, dan insya-Allah kita banyak-banyak selawat kepada Nabi, moga-moga kita mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang mengetahui apa-apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ni tahu apa yang akan berlaku di masa depan, apa yang telah berlaku di masa lalu, dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada dalam lubuk hati setiap manusia. Bahkan lintasan hati juga Allah telah pun tahu bahawa apa yang ada dalam hati manusia itu, sama ada baik ataupun buruk, semuanya Allah tahu di sisinya. Sedang mereka tidak mengetahui satu pun. Wa ma khalfahum, depa pun tak tahu. Depa tak tahu pun kata Allah tahu dah benda ni. Macam tu, setiap apa yang berlaku di muka bumi ini, perancangan-perancangan dan juga perkara yang telah pun berlalu, semuanya atas dan juga kehendak, atas pengetahuan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Daripada rasa mereka tahu dah, padahal Allah tahu lebih daripada mereka, dan mereka tak tahu banyak daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yuhitu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, yang mengetahui apa-apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun kandungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kandungan ilmu itu, melainkan apa-apa yang ada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yakni Allah memberitahu mereka. Maknanya setiap apa yang berlaku, setiap apa yang diketahui oleh manusia, semuanya Allah yang beritahu. Allah ilhamkan kepada manusia ilmu ini, Allah ilhamkan kepada manusia cara nak buat macam ni dan sebagainya. Semuanya atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Kursi ni apa? Yakni ilmu dan kekuasaan meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga serta memelihara keduanya. Keduanya apa? Langit dan bumi dan segala isinya. Wa huwal aliyul azim, dan dialah maha tinggi, ali, darjat kemuliaannya, lagi maha besar kuasanya, al-azim, Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Ayat 255. Kemudian kita sambung pada ayat 256. La ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama. La ikraha fid din, agama yakni agama Islam, tiada paksaan padanya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, kerana sungguhnya telah nyata kebenaran Islam daripada kesesatan, kufur, yakni kufur. Maknanya dalam bila masuk Islam ni nak solat tak payah. Kata Islam bukannya paksa pun, bukan maksudnya macam tu. Maksudnya di sudut kekufuran orang kafir nak masuk Islam, kita tak boleh nak paksa dia. Hang kena masuk Islam, hang tak masuk Islam kutibai, macam tu. Tak boleh nak paksa dalam mengamalkan ajaran agama. Kerana sungguhnya Allah sebut ni, qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguhnya kebenaran Islam itu telah pun nyata daripada kesesatan, yakni kufur. Nampak dah, tapi terpulang dekat mereka sama ada nak ikut ataupun tidak. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil usqa. Maknanya oleh itu, sesiapa yang tidak mempercayai taghut dan dia pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada simpulan tali agama yang teguh, yang tidak akan putus. Lam fisama laha, tidak akan putus. Maknanya taghut ni kepercayaan khurafat.
Taghut ni kepercayaan yang menyimpang dari kebenaran Islam. Dia percaya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Taghut benda-benda yang tidak realistik, perkara yang tidak masuk akal, perkara yang boleh menggugat keteguhan akidah. Jadi Allah kata, siapa yang tak percaya kepada taghut dan dia beriman pula kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah pegang tali pada simpulan tali. Simpulan tali ni apa? Agama. Agama apa? Agama Islam yang teguh dan tak akan putus. Dan wallahu samiun alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 256 selesai. Kemudian kita sambung pada ayat 257. Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah Subhanahu Wa Taala pelindung, yakni mengawal, yang menolong orang yang beriman. Dia mengeluarkan daripada mereka, daripada kekufuran, yakni kegelapan, kegelapan kepada cahaya iman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah mengawal, Allah menjaga orang-orang beriman, orang yang bertakwa, dan Allah telah mengeluarkan orang yang beriman bertakwa ini daripada keadaan yang kufur, yang mana Allah sifatkan kekufuran mereka sebagai kegelapan yang gelap gelita, kelam gelemat kufur, kepada cahaya iman, yakni agama Islam. Wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya akan Allah ini, orang yang kufur, penolong mereka ulaika awliya, mereka ini awliya'uhumut taghut, mereka ini menjadikan taghut sebagai penolong, sebagai pembantu mereka. Mereka duk percaya benda-benda khurafat, benda-benda yang tidak mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penolong, pembantu, yang mana taghut ini yang mengeluarkan mereka, yukhrijuhum minan nur ila zulumat, yang mengeluarkan daripada mengeluarkan mereka daripada cahaya, yakni agama Allah Islam, kepada kekufuran, ila zulumat. Tadi orang beriman Allah jaga, kepada orang yang kufur ini dia percaya benda yang syirik. Kemudian mereka sebenarnya adalah orang yang dikeluarkan daripada cahaya kepada kegelapan Allah. Ulaika ashabun nar, mereka itu ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Jadi orang kafir akan selama-lamanya berada dalam neraka atas kekufuran dan juga kesyirikan mereka. Intisari ayat, insya-Allah boleh kita terus dengan intisari ayat. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menguasai dan mentadbir alam mengikut kehendak dan kebijaksanaannya. Segala apa yang berlaku dari permulaan penciptaan langit dan bumi ini, semuanya adalah atas kehendak dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia jangan duk memandai-mandai. Ayat kasar sikit kan. Jangan duk buat reti, nak susun atok, nak buat jadual pula. Hari ni hujan, hari ni tak hujan. Contoh kan, hari ni kemarau, bulan depan terkujuh pula. Jangan, bukan maksudnya macam tu. Nak habaq kata kita ni mampu merancang, kita boleh nak meramal, akan tetapi segalanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau Allah beri apa pun kepada kita, jangan sesekali kita mengungkit ataupun mengeluh. Hari ni kita tak mau hujan, tiba-tiba Allah bagi hujan, Allah turunkan hujan, Allah mau hujan pula. Aku baru plan nak pergi mana-mana lah, nak pergi jogging ke, nak naik basikal ke kan, nak main bola ke, contoh lah. Bila kata macam tu, sebenarnya kata-kata tersebut boleh menjerumuskan kita kepada benda yang tidak menunjukkan kita ni orang yang tidak bersyukur. Macam tu, takut-takut kita ni kufur pada nikmat, kita takut ya. Jadi kita kena jaga-jaga dalam ungkapan kita. Okey, kemudian yang kedua, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah,
daripada sifat kekurangan seperti mengantuk dan tidur. Allah tidak seperti makhluk. Yang mana makhluk mengantuk dan tidur. Jadi Allah tiada sifat kekurangan tersebut. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala makhluk ciptaannya. Kita duk rasa macam pandai dah. Kita duk rasa macam hebat dah. Kita duk rasa macam power dah kan ilmu kita ni. Bahkan apabila dicelup benang di lautan, apabila ataupun kita celup jari kita di lautan, angkat jari kita tu, ayat yang menitik tu, itulah ilmu kita setakat tu saja. Bahkan ilmu Allah lagi luas daripada apa yang kita sangkakan. Jadi ilmu kita tu ayat menitik tu saja. Bahkan laut yang luas tu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah sebut apabila digunakan tinta air laut sebanyak 7 lautan ini sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah, maka tak cukup. Apabila dibawa lagi 7 lautan yang sama nak menulis ilmu Allah, masih lagi tidak dapat menampung keperluan tersebut. Masya Allah, cukup luas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa dan maha agung, tidak memerlukan bantuan sesiapa untuk mentadbir alam yang luas. Ada Allah lantik penolong, penolong ada Allah lantik setiausaha, AJK, tak ada. Allah sendiri yang mentadbir alam ini, alam yang cukup luas, alam yang cukup hebat ini. Maha suci Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah maha agung, Allah maha berkuasa, tak perlukan pertolongan siapa-siapa. Kemudian yang kelima, agama Islam mementingkan kefahaman dan keyakinan, bukan agama paksaan. Jadi agama Islam menerapkan kefahaman, keyakinan, bukan dipaksa-paksa. Kita nak suruh orang solat, itu memang kita kena paksa untuk kita melakukan kewajipan. Akan tetapi apabila nak disuruh orang bukan Islam, orang kafir masuk Islam, kita tak boleh nak paksa. Apa yang boleh kita buat ialah kita dakwah. Apa yang boleh kita buat, kita ajak, kita tunjuk nilai Islam itu kepada mereka. Dan insya-Allah apabila mereka faham, mereka yakin dengan agama Islam itu sendiri, maka mereka akan dekat dengan agama dan insya-Allah akan menjadi sebahagian daripada kita. Apabila kita ada memaksa, orang ni tak boleh nak paksa. Kita ni manusia ni kan tak boleh nak paksa. Sebab tu Allah sebut dalam Quran tu, Allah faham sifat manusia itu sendiri yang mana tidak suka pada paksaan. Apabila memaksa, tiada datangnya ikhlas. Apabila tiada datangnya ikhlas, segala urusan dan pekerjaan tidak akan menjadi mudah dan tidak akan menjadi lancar. Jadi macam tu, semuanya kena ikhlas. Jadi ikhlas mai pada mana? Faham dulu dan yakin pada agama. Maka bila masuk dalam Islam, dia akan melakukan segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas dan meninggalkannya dengan penuh yakin bahawa Allah akan memberikan ganjaran kepada kita semua. Yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala memimpin orang beriman daripada kekufuran dan kejahilan dan kepada keimanan dan keilmuan. Allah keluarkan orang mukmin ini daripada jahil. Allah keluarkan orang mukmin ini daripada kufur dan membimbing orang muslim ini ataupun orang yang beriman ini kepada iman dan juga ilmu. Itu penting dalam hidup kita. Iman dan ilmu akan membawa kita ke jalan syurga Allah, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, syaitan pula memimpin orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada kekufuran dan kejahilan. Wallahu a'lam. Selesai untuk pembelajaran kita pada hari ini. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ucapan yang kita perlu ucap apabila kita tengok sesuatu keajaiban, sesuatu orang kata keindahan? Sebab apa? Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk kita pada hari ini, kita merenung kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaannya, terutamanya pada diri kita sendiri. Kalau kita boleh tengok kan, besarnya dan juga hebatnya penciptaan Allah pada diri kita. Tak payah pergi jauh, tengok pada diri kita saja. Kemudian kita tengok keindahan alam. Allahu Akbar, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai adik-adik, tingkatan 1. Okey, clear, cantik.
Tahniah dan syabas kerana berjaya sampai ke penghujung pembelajaran kita bagi pelajaran 3 ini. InsyaAllah kita akan teruskan dengan pembelajaran seterusnya. Mungkin ada latihan, mungkin ada perlu buat nota dan sebagainya. InsyaAllah kalau nak nota tu boleh ambil yang Ustaz bagi kat bawah, boleh kongsi-kongsikan, dan insyaAllah semoga beroleh manfaat kebaikan bersama. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya bersama Ustaz Rusyam Abidin. Jazakumullah khair. Kita jumpa lagi. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.